Hmm, kenapa ada sampah banyak kat sini? Eli, tunggu tu. Jangan buang sampah tu. Kerana Eli tahu tak, sampah ni berharga sebenarnya. Oh, berharga? Ya, sangat berharga. Oh. Didik TV KPM. Hello, hai, Assalamualaikum adik-adik yang sedang menonton Teroka Didik TV KPM sekarang ini bersama dengan Kak Eli Arifin di sini yang akan temankan adik-adik sampai pukul 11 hari ini. Sebabnya kita akan sama-sama meneroka mata pelajaran yang menarik tadi. Kak Eli bukannya kutip sampah saja-saja tadi tu. Ada sebab-sebab tertentu yang akan diterangkan oleh Cikgu Fitri kita hari ini. Hai Eli, Assalamualaikum Eli. Waalaikumsalam. Sihat Cikgu? Alhamdulillah sihat. Eli Sama-sama- sihat? Saya sihat Alhamdulillah. Sama-sama Alhamdulillah. kita warna lembut-lembut hari ini. Sedondon. Bunga Sedondon. pun sama warna. Bunga pun sama warna. Betul, Okey. sedondon dengan bunga juga. Okey, Okey. Cikgu. Sebelum kita memulakan mata pelajaran kita yang akan kita teroka hari ini, sekejap lagi Okey, Eli Li. apakah mata pelajarannya. Okey. Izinkan saya kongsikan SOP dulu, Cikgu. Ya, silakan. Okey, macam biasa jangan lupa untuk kita menjaga penjarakan sosial, penjarakan fizikal 1 meter, sama-sama kita kerat cuci tangan, sanitasi tangan dan memakai pelitup muka setiap kali nak keluar ke mana-mana. Keluar dari Ya. rumah je kena pakai dah. Ya, wajib. Wajib betul. Ya. Dan paling penting sekali keluar bila perlu sahaja dan sama-sama kita bantu untuk mengurangkan kes setiap hari. Yes. Baik, Cikgu, saya akan sanitasi tangan saya dulu. Okey, Ke Cikgu silakan. nak sanitasi dulu? Boleh, mana-mana. Cikgu dulu lah. Cikgu Ladies dulu lah. first. Oh, ladies first. Ladies first. Terima Okey. kasih, Cikgu. Gentleman sangat, Cikgu. Okey. Okey. Saya pula kan? Ya, giliran Cikgu pula. Okey. Baik, hari ini kita akan meneroka mata pelajaran geografi. Yes, kelestarian global. Kelestarian global. Oh. Geografi. Baik, okey. Kejap lagi Cikgu akan terangkan dengan berlanjut tentang mata pelajaran dan Okey, apa topik tajuk ini. dia? Okey, kita akan teroka sekejap lagi. Sekejap lagi, tapi Okey. kita nak berkenalan dulu dengan kita punya askar-askar comel. Askar comel, adik-adik yang berada bersama kita pada hari ini, Ali. Betul, dalam Okey. talian yang daripada Sekolah Menengah Kebahasaan Sulaiman Bentong Pahang. Yes, Pahang Darul Makmur. Pahang Darul Makmur. Okey. Jauh betul, Cikgu. Silakan, Cikgu. Kenalkan murid-murid Cikgu ni. Okey, silakan. Anak-anak Kurhan Suria boleh kenalkan. Mula daripada Kurhan Suria. Silakan. Hai, selamat pagi. Nama saya Kohan Surya. Nama panggilan saya ialah Surya. Surya. Okey, Suria. Next, silakan siapa? Aimuni. Mia Aimuni. Mia. Hai, nama saya Mia Aimuni, boleh panggil saya Mia. Okey. Okey, terima Next. kasih. Kita ada Shiwata. Shiwata bunyi On mic, sayang. on mic dulu. Tak dengar suara awak. Okey. Okey. Salam semua, saya Shweta Naya. Nama panggilan saya ialah Shweta. Shiwata. Terima kasih. Kita ada Koshika. Jangan lupa on mic dulu ya. Okey, silakan Koshika. Kenalkan diri. Selamat pagi, nama saya Kaushika Dewi Anak, perempuan tunareng. Nama panggilan saya Kaushika. 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 Terima kasih. Kita ada Tamarawarni. Tamarawarni. Betul Tamara sebut? Warni. Okey. Hai, nama saya Tamarawani, anak perempuan Ravi Varman. Nama panggilan saya ialah Tamarawani. Tamarawarni. Okey, Tamarawarni. terima kasih. Dan Okey. terakhir sekali kita Last. ada San Ye-en. San Yeun. San Ye-en. Okey, silakan San. Hai, nama saya San Yeun. Boleh panggil saya San. Okey, San. Okey, itu ada 6 orang lah. Kita Okey, betul-betul bersama kita. satu Malaysia Yes. hari ini. Memang anak-anak didik saya dalam satu kelas lah. Okey, Ah. kita antara murid-murid kesayangan lah. Bukan tak yang lain tak sayang. Kan kata cikgu tak sayang. Yelah, Yang cikgu sama. saya semua Ya, sama rata. sayang. Ini Okey. umur berapa cikgu? Dia orang tingkatan 2. Tingkatan 2, 14 tahun. Okey, baik. Okey, cikgu. Tentang kelestarian global, sisa domestik.
Okey, hari ini Apa kita yang nak menariknya? bawakan sisa domestik. Okey, kita akan faham apakah sisa domestik dan bagaimana ia boleh merencana ataupun mewujudkan satu suasana lestari bukan saja di Malaysia tapi seluruh dunia. Itu okey. kita akan teroka sebentar lagi lah. Okey, Baik. Eli ya. Tak sabar saya sebab Okey. ini adalah orang kata pengetahuan awam, pengetahuan am juga untuk kita Yes. secara tak langsung Okey. kan. Baik, kita akan berehat seketika. Boleh? Kita akan terus banyak lagi tentang kelestarian global berkenaan dengan sisa domestik. Jadi teruskan menonton Teroka di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Cikgu, Ya. apa beza saya dengan bunga ni? Okey, Eli nak tahu lah beza Eli dengan bunga. Bunga ni menyinari meja, tapi Eli menyinari teroka. Okey. Kembali di Teroka di Didik TV KPM bersama Kak Eli Arifin dan juga Cikgu Fitri di sini. Ya, saya. Ya, terima kasih Cikgu. Sama-sama kita meneroka mata pelajaran geografi. Kelestarian global, geografi, topik sisa domestik. Wow. Okey, Cikgu ni boleh jadi saya punya partner pengacara kan? tak apalah, bagi peluang pada Eli lah sekita pengacara di sekolah saja. Okey. Betul Cikgu. Dan Okey. sama-sama dengan kita juga akan meneroka adalah murid-murid dalam talian dari Sekolah Menengah Kebahasaan Sulaiman Bentong Pahang. Ya. Okey, Cikgu. Okey, sedia anak-anak semua? Dah bersedia Okey, semua? ready? Ceria-ceria kita akan teroka topik kelestarian global, sisa domestik. Okey. Okey. So, nampak slide kan? Okey, saya nak bagi rangsangan sedikit. Okey, kita nak bagi minta pendapat, nak bagi adik-adik kita di rumah ni bercakap bersama-sama kita Eli untuk apakah yang dapat anda perhatikan berdasarkan gambar. Okey, yang saya paparkan di slide sekarang. Okey, mungkin boleh bagi respon seorang dua. Okey, apakah yang anda dapat perhatikan? Okey, so boleh siapa-siapa yang sudi untuk memberikan pendapat ataupun pandangan berkaitan dengan gambar yang saya paparkan sekarang. Okey, siapa? Siapa suka? Atau Cikgu nak pilih? Boleh pilih. Kuhen, boleh? Kuhen dia seorang je Kumbang. tebuan. Kumbang, Cikgu, Kumbang di jangan kalangan tukar di tebuas. kalangan bunga-bunga yang ada. Okey, kumbang. Okey. Kuhen boleh? Kuhen ni antara Boleh, Cikgu. pelajar yang pandai lah. Okey. Nampak? Okey. Silakan Kuhen. Cikgu, dalam pandangan saya, Okey. saya tengok ialah dapat sampah sarap yang banyak ditabur-tabur di tempat masing. Okey, dapat nampak Sampah sampah yang sarap yang banyak lah. Tahukah okey semua adik-adik yang menonton di rumah secara langsung sekarang, okey, sampah-sampah sarap ni sebenarnya banyak kan berpunca dari rumah kita sendiri. Betul. Berpunca daripada rumah dan apa yang manusia hasilkan. So inilah sebab yang kita berada sekarang, kita paparkan berkaitan dengan tajuk sisa domestik. Okey, saya teruskan dengan slide. Kita terus jenis-jenis sisa domestik. Sebelum itu sisa domestik adalah sisa pepejal, cecair yang kita hasilkan di rumah ataupun di kawasan sekitar. Contohnya kita pergi ke pasar malam. Okey, pernah pergi pasar malam tak? Pernah. Rasa macam lama dah tak pergi Lama pasar dah, malam Cikgu. kan? Tak boleh Okey, pergi dah sekarang. rindu ke pasar malam. Okey, Betul. suasana pasar malam tu sebenarnya dia telah memberi kesan yang negatif tanpa kita sedari. Kita bawa balik banyak barang-barang ke rumah. Betul. Dan kita buang kembali. Okey, buang kembali. So kita ada jenis sisa domestik bersama saya sekarang ni. Okey. Dia ada panggil sisa domestik, sisa pepejal. Pepejal lah. Okey, seperti mana yang Eli kutip tadi, ini adalah contoh, okey. Kulit pisang. Sisa makanan. Okey. Sisa makanan. Sisa makanan. Banyak lagi lah, saya tak naklah bawa nasi kandar kat Cikgu depan ni kan. janganlah Okey, nanti termuntah saya nanti. menguji kesabaran pula kan. Okay, banyak contohlah. sisa makanan. Okey, kat sini kulit pisang tu sisa makanan. Biasanya kita makan tak habis. Kita buang. Itu sebenarnya salah satu contoh sisa domestik lah. Okey, adik-adik di rumah makan. Kalau nak makan sampai habis. Kalau kenyang boleh
berkongsi-kongsi, amalkan kongsi-kongsi makanan. Jangan membazir. Jangan membazir. Itu Betul. salah satu contoh sisa domestik, sisa pepejal. Betul. Okey. Seterusnya, apakah sisa pepejal? Okey, yang lain adalah sisa daripada makanan yang kita tak makan. Contoh buah. Kulit pisang kulit tadi kan? limau. Kulit limau, kulit telur. Kulit telur kan kita ada kelapa. ke makan dengan kulit-kulit? Tak mungkinlah rebus kan? Tak rebus lah. Okey, itu adalah contoh sisa makanan. Okey. Sisa pepejal lah. Okey. So adik-adik lepas ni sebenarnya banyak kita akan kongsikan di slot-slot seterusnya nanti. Sebenarnya sisa-sisa makanan ni boleh kita jadikan satu bahan untuk kita gunakan semula. Betul. Okey. So kita tak nak terus kepada situ, kita nak berkenalan dengan sisa pepejal dulu. Okey, so itu sisa makanan. Okey, yang seterusnya adalah sisa pepejal juga, iaitu plastik. Okey. Plastik ada macam-macam jenis plastik ya. Okey, ada adik di rumah. Okey. Kuhan dah jawab tadi. Saya nak tanya San Yi En lah. Okey. San Yi En. Plastik, apa contoh barangan plastik yang ada di rumah yang biasa kita beli dan bawa balik ke rumah? Botol plastik. Botol plastik. Okey. plastik. Okey, Koshika, apa lagi selain daripada botol plastik? Apa lagi? Bekas makanan. Bekas makanan, polisterin ataupun sebagainya itulah. Tapi polisterin bukan plastik. Pembungkus makanan. Selain itu, plastik yang sering kita gunakan, yang kita lupa sebenarnya memberi kesan kepada alam sekitar, adalah plastik sekali pakai. Sekali pakai? Pernah dengar pakai tak? buang? Sekali pakai kan kita beli barang kan dibubur dalam plastik. So sekali pakai je. Ya, Tu betul. plastik tu yang kita buang. Air bungkus ikat tepi. Yes, air bungkus ikat tepi. Sekarang ni popular lah sebab tak boleh minum di kedai. Kita bungkus air ikat tepi. betul. Kopi ikat tepi. Plastik itu dia panggil plastik sekali pakai. So plastik itu sebenarnya memberi kesan kesan kepada alam sekitar dan manusia. Okey. Yang kedua, adik-adik faham Di rumah tu faham? Boleh? Okey, kalau nak tanya boleh tanya, tak ada masalah. Kita berkomunikasi pelbagai hala. Okey, tak adalah saya berbicara dengan Kak Eli je. Okey, adik-adik boleh tanya kalau tak faham lah. Yang seterusnya adalah botol kaca. Okey, apa contoh botol kaca? Nak dengar Mia? Apa contoh botol kaca yang berada di rumah? Yang biasa berada di rumah, botol kaca. Botol kicap. Botol kicap. Mia lagi? Mia apa lagi selain botol kicap? Sos apa? On mic. Dah. Dah. Okey, apa lagi? Botol apa lagi? Sos apa? Sos apa yang biasa kita beli? Sos cili, botol sos cili. Sos cili, sos tomato. Okey, botol betul. kan? Saya ingat masa saya kecil-kecil dulu lah. Sekarang pun tak berapa besar juga. Okey, masa kecil-kecil juga. Okey, masa kecil-kecil dulu saya selalu kutip botol jual sebab dulu ada orang beli botol. Tapi tidak ada lagi berlaku sekarang. Saya teringat yang iklan cerita Piramli yang ketuk-ketuk botol kan sebab dulu orang jual botol. Kutip-kutip kumpul yang jiran-jiran punya botol jual. Betul. Okey, sekarang air. tidak berlaku suasana macam tu. Kita kebanyakan kita buang. Tu botol kaca lah. Okey, yang seterusnya adalah tin. Ni biasa jumpa tin lah. Tin apa yang biasa jumpa kat rumah? Kita nak tanya Tamara Warni. Tamara Warni. Apa tin yang biasa kita jumpa di rumah? Tin susu pekat. Tin susu pekat. Bagus. Tin minuman. Tin susu formula bayi. Betul. Okey, banyak tin lah. Tin biskut. Okey, itu adalah tin lah. Contoh tin, sisa pepejal. Yang seterusnya adalah kertas. Okey, tadi logam, tin, kertas. Okey, kertas dah, tak kisahlah kertas yang biasa kita gunakan. Resip-resip, surat khabar. Contoh yang saya bawa di sinilah. Okey, surat khabar. Okey, kita biasanya kita buang. Kita buang ataupun kita bakar. Itu menjejaskan alam sekitar lah. Tak lestari lah kita punya alam ni. Yelah, betul. Kita selalu merungut alah panas ni hari Pemanasan ni. global Pemanasan global lah. Panas. Sebab apa panas? Kita juga sebab dia. Betul. Siapa lagi ada duduk kat bumi ni? Tak ada lah pula kita jumpa rimau yang buang yang bakar sampah. Tak ada kan? Manusia. Okey, rimau tak reti nak bakar sampah. Okey. So saya teruskan.
Silakan cikgu. Okey, adik-adik ada soalan nak tanya? Murid-murid dalam talian ada soalan Okey, ada ke? soalan nak tanya? Jangan malu, jangan segan. Mungkin dia orang nervous kot, first time. Betul. Okey. Okey. Okey, mungkin mereka masih lagi faham dengan Boleh apa cikgu faham. cikgu Okey, boleh faham. Saya ajar. teruskan. Okey, sisa domestik, sisa pepejal lagi. Wow. Lampin pakai buang. Saya Lampin akan bayi. isi lampin tu. Bukan isi lampin ni. Itu Lampin pepejal ni. juga cikgu. Okey, kalau dulu-dulu, masyarakat dulu-dulu, masyarakat terdahulu lah. Dia menggunakan kain lampin. Okey. Okey, bila dah bayi buang najis kan, dia akan basuh. So tak buanglah, dia hanya buang yang najis saja. Tapi sekarang buang sekali dengan yang lampin tu sekali. Okey, so lama-lama bertimbul, hantar ke tempat pemulupusan sampah sebagainya, dia boleh menjejaskan kelestarian alam kita. Itu. Betul. Okey. So seterusnya ni satu lagi, perabot. Wow, ini memang banyak. Tapi sekarang banyak. cikgu, Okey. saya nak bagi tahu cikgu kan. Sekarang ni saya tengok dekat social media banyak ramai juga orang kata aktivis bebas ni yang mengumpul perabot dan menyerahkan kepada kedai perabot untuk diperbaharui. Yes, diperbaiki, dipulihkan semula dan dihantar ke kawasan-kawasan tertentu lah ataupun orang-orang tertentu. Betul. Okey, itu yang berlaku. Tapi kebanyakan kita sekarang ni kita ambil jalan mudah. Kita buang. Malah fikir. Kita bakar. Akhirnya mungkin dia menyebabkan tersumbat longkang dan sebagainya, menyebabkan banjir dan sebagainya. Kita akan tengok kesan ya. Betul. Okey, sebentar lagi. Okey, so seterusnya adalah sisa domestik cecair. Tadi pepejal. Ni depan saya ni ada contoh, ada sisa minyak masak. Sisa minyak masak. Biasa kita menggoreng ikan. Pernah goreng ikan adik-adik? Kat rumah. San, saya pernah goreng ikan tak? San ni family dia jaga kesihatan. Dia kurang-kurang goreng-goreng ni. Okey, dia rebus-rebus je. San pernah goreng ikan tak, San? Pernah. Pernah? Pernah lah. Okey, pernah. Okey, minyak tu buang kat mana? Tak tahu. Dia pun tak pernah nampak mak dia buang minyak itu kat sudah mana, duduk San. dalam kuali, tak tahu mana pergi. Okey. Hilang. Okey. Mungkin sebab dia eat healthy, jadi minyak tu dia pakai sikit yes, cikgu. Dia tak pakai minyak sikit banyak. je. Okey. So, tak nampak. So, Tamara Warni, pernah goreng ikan tak? Pernah goreng ikan tak? Okey, so mulai hari ini adik-adik di rumah yang lain-lain menonton kita sekarang ni, okey, cuba didik didik diri dan family, lebihan minyak gorengan jangan buang. Okey, kerana sekarang sudah ada beberapa syarikat tertentu yang membeli sisa minyak masak. Dia beli, kita kumpul, macam contoh saya kumpul dalam satu botol. Dia akan timbang kilo lah, dia akan beli daripada kita. So dia akan diubah menjadi perkara-perkara lain lah. Contoh biodiesel, biofuel dan sebagainya lah. So nak jual tu ke mana cikgu? Dia ada syarikat-syarikat, kalau macam contoh kat Pahang adalah. Setengah individu yang menawarkan khidmat membeli minyak masak terpakai. Boleh buat baja ke takkan? Tak, dia tak buat baja. Okey, dia ubah jadi biodiesel ataupun biofuel. Okey. Okey. So, seterusnya adalah sisa kumbahan. Kita tak nak cerita yang kumbahan lain tu. Kita nak contoh air basuhan. Kan kita basuh pinggan guna sabun. Sebenarnya itu merupakan salah satu sisa domestik yang bentuk cecair. Baik. Okey, tu macam mana nak basuh? Takkan ada orang beli juga kan? Takkan ada orang nak beli juga. Tapi kurangkan. Mungkin basuh dalam, tak adalah basuh satu, lepas sekarang basuh lagi satu. Lepas tu basuh satu. Kumpul dulu. Buka air, tutup, lepas tu cuci baru bilas. Bilas. Yes. Terak. Boleh mengurangkan kita punya pembuangan sisa cecair lah dari segi kumbahan. Okey. So boleh adik-adik setakat ni ada soalan nak tanya? Murid-murid dalam talian okey ke? Okey ke? Kasih okey, senyum, tunjuk angkat tangan sikit. Kalau faham, angkat tangan. Tanda bagus. Thumbs up boleh? Boleh. Okey. Thumbs up. Ke saya rasa Alright. Okey. Terkedu kot. Okey, dia terkedu dia masih first lagi time. tengah Tengah proses. Okey. So, Eli ada soalan nak tanya? Setakat ni saya faham semua. Okey, boleh faham cepatlah kalau belajar ni boleh dapat A. InsyaAllah. Amin. Okey. Kesan pembuangan sisa domestik. Apa kesan dia? Yang pertama adalah pencemaran. Okey, bukan setakat pencemaran air, pencemaran bau. Kalau kita lalu, tak payah lalulah kalau kita follow lori sampah. Apa? Bau dia pergi jauh. Kebetulan pula cermin tingkap
buka. Oh, Okey, banyak menusuk kalbu. memanggil-manggil. Okey, so Faham dia. sisa domestik sebenarnya memberi pencemaran lah. Pencemaran dia efek dia kepada kita juga manusia. Okey, tidak ada efek pada benda lain lah. Okey. Kereta relax je kena air sampah, kita yang menggelupur. Okey. So ini adalah yang pertama lah, pencemaran. Okey. Okey, yang kedua. Okey, apa ni? Cikgu minta Siapa nak jawab? syawar. Bukan cikgu je bercakap kan. Syawar. Cerita. Cerita nak? Syawata Nair. Syawata. Apa ni? Yang kedua. Nampak tak? Tadi kan pencemaran. Yang kedua? Banjir kilat. Banjir kilat. Macam mana banjir kilat ni boleh berlaku? Boleh bagi respon tak? Macam mana banjir kilat ni? Banjir sekali mata. Sak buka mata, banjir tak ada. Macam tu ke? Macam mana dia berlaku? Macam mana? Punca Boleh banjir tafsiran. kilat ni sebab apa? Ini boleh fikir Ah. secara logik lah. Okey, logik lah. Macam mana banjir kilat ni macam mana konsep dia? Apa yang awak faham? Mungkin kawan-kawan boleh bantu? Kawan-kawan boleh bantu? Kuhan, Surya boleh bantu? Okey, silakan Kuhan. Cikgu, ini berlaku kerana pembuangan sisa domestik di longkang, di parit, macam-macam tu. Okey. Betul, cikgu? Longkang, parit tersumbat dengan sisa domestik ni. Siapa Terima yang buang, kasih, kita Tuhan. buanglah. Okey, bila berlakunya hujan lebat, okey, tak payah lama lah, sejam atau 2 jam dah boleh menyebabkan banjir. Sebab air tak boleh mengalir ke kawasan yang lebih rendah kerana longkang tadi tersumbat. Okey, itu kesannya. So, kadang-kadang kita biasalah orang minum air botol mineral, minum habis dibuang terus je. Botol tu terus masuk dalam longkang. Betul. Okey, itu menyebabkan banjir kilat. Dan satu lagi, kalau berbuang atas jalan raya pun sama juga cikgu kan? Ya. Dalam kereta main buang. Buang je. Silap-silap boleh menyebabkan kemalangan. Betul. Okey. Betul. Apatah lagi kalau macam contoh tin, aluminium dan sebagainya buang kat jalan Tajam. raya, orang langgar, kereta langgar boleh menyebabkan kemalangan. Betul. Jadi attitude, sikap. Okey, bila kita boleh ubah sikap kita, kita boleh melestarikan alam. Nanti kita tengok bagaimana negara-negara lain mendidik masyarakat dan kita boleh tiru gaya mereka itu untuk kelestarian global. Okey. Baik, So, cikgu. saya teruskan lagi. Yang ketiga adalah wabak. okey. Ni Saya rasa- anak-anak ni. Saya rasa cikgu boleh tanya murid-murid cikgu tentang Apa ni? wabak ni. Wabak ni apa? Punca Gambar tu dia. menunjukkan apa tu? Tadi siapa? Tadi sebelum Surya jawab tadi ada nampak tangan bergerak. Saya nampak San, tangan San tadi angkat tangan. San tangan. Tangan bergerak tadi. Apa wabak penyakit? Apa wabak penyakit berkaitan dengan binatang sejenis makhluk yang tidak ada di zoo itu? Aedes mosquito. Aedes Aedes. mosquito. Nyamuk Aedes. Minyak lah nyamuk. Nyamuk Aedes boleh menyebabkan apa? San, Nyamuk Aedes boleh menyebabkan penyakit penyakit apa? Demam tinggi. demam denggi. Betul. Okey, bila demam denggi ni sebenarnya tak ada ubat. Okey, pengalaman lah. Okey, bila masuk dalam hospital kena demam denggi, dia hanya masuk air je. Masuk air, pantau suhu dan sebagainya. So tidak ada penawar kan, macam-macam lah orang kata tradisional dan sebagainya, tapi sebenarnya dari segi ni pengalaman masuk dalam ward disebabkan demam denggi, hanya masuk air dan sebagainya, pantau suhu dan sebagainya lah. Okey. Tu yang kita kena berjaga-jaga. Berjaga. Jaga. Dan Okey, satu yang lagi kesan last terakhir. adalah peningkatan kos penyelenggaraan. Baik. Okey, kos penyelenggaraan. Sebab apa? Makin banyak sampah kita buang, maka banyaklah pekerja-pekerja syarikat-syarikat tertentu untuk melupuskan sisa ni. Kalau kita kurang, kos akan turun. Kalau kita lebih, kos akan Naik. naik. Itu ada 4 kesan. Saya ambil secara umum lah, tidak secara menyeluruh. Pembuangan sisa kesan domestik. pembuangan sisa domestik terhadap alam sekitar dan manusia. Baik, okey cikgu. Okey. Tadi kita dah teroka macam-macam. Okey. Kita teroka kesan, kita teroka antara jenis-jenis bahan pembuangan. Okey, contoh-contoh dia. Contoh-contohnya apa dan kejap lagi ada banyak yang kita nak teroka cikgu sebab ada Okey. aktiviti juga kan? Okey. Okey, kita berehat seketika. Kita kembali selepas ini di Teroka di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM.
Kembali di Teroka Didik TV KPM bersama Kak Eli dan juga Cikgu Fitri untuk Hai. kita sama-sama meneroka mata pelajaran geografik untuk topiknya Kelestarian Global Sisa Domestik. Bersama-sama dengan kita dalam talian juga Cikgu adalah murid-murid dari Sekolah Menengah Kebangsaan Sulaiman Bentong Pahang. Okey. Baik, Cikgu. Ya, saya. Apakah yang akan kita teroka seterusnya ni? Okey, kita nak teroka. Okey, bagaimana kita nak uruskan sisa domestik tadi? Betul. Kita uruskan. Semuanya berpunca daripada rumah. Kalau rumah kita boleh uruskan dengan baik, maka tidak lagi tersebar perkara-perkara yang negatif yang terhasil daripada sisa domestik, pembuangan sisa domestik. Betul. Okey, adik-adik masih okey di situ? Dalam talian okey ke? Masih okey? Okey, boleh follow. So kita santai-santai, jangan tension. Yang ini bukanlah satu subjek yang tension, sebenarnya kita nak meneroka dan kita boleh amalkan dalam kehidupan Betul, kita seharian. Cikgu. Okey. Sama-sama kita bantu. So, saya pergi kat sini. Okey, pengurusan sisa domestik. Sebelum kita pergi kepada bagaimana pengurusan sisa domestik di negara-negara maju. Okey. So saya ambil satu je cara pengurusan yang biasa ataupun yang boleh kita laksanakan di rumah. Okey, amalan 3R. 3R tu apa? Ni dah tulis kat bawah ni. Tulis kan? Dah bocor dah soalan dah bocor dah. Okey, tapi ni dalam bahasa Inggeris. Okey, reduce, reuse and recycle. Apa maksud reduce tu? Siapa boleh bagi explanation? Okey. Tamarawarni, boleh? Apa maksud reduce? Okey, Reduce. mungkin kawan-kawan boleh bantu. Kaushika. Reduce, kurangkan. Kurangkan penggunaan. Okey, apa? Kurangkan. Apa dia Kaushika ada jawab satu-satu. Kaushika apa? Apa Kaushika? On mic. Kurangkan. Kurangkan. Maksudnya kan sebelum ni kita air kat tepi kan. Okey, kita bawa botol air sendiri. Okey. Kopi O air satu, bekas kita kasih. Itu contohlah. Ataupun kita beli makanan, kita bawa tupperware. Bawa bekas makanan. Bawa bekas makanan sendiri untuk bungkus makanan. Itu reduce. Reuse. Kita apa? Mia? Tahu reuse? Reuse. Mia? Mia? Guna semula. Okey, guna semula. Barang yang kita... Contohlah kita beli kicap. Kicap kita makan dengan botol sekali, kita makan kicap je. Apa yang... Yelah, kita makan dengan botol dengan kicap sekali. Tapi botol tu kita boleh guna untuk letak puas bunga. Yes. Cikgu Contoh. ni. Okey, cakap saya saja nak test je tu. Dia test sebab bunga masih ni. bersama kita atau tidak kan? Masih. Bunga kan masa saya. Okey. So, masih di sini. Okey, contohlah. Okey, reuse. Guna semula. Jangan buang. Botol jangan buang. Plastik kita jangan buang. Kita boleh guna semula. Okey. Okey. Yang ketiga, recycle. Okey, kita kitar semula. Kitar semula ni maksudnya kita hasilkan barang lain. Okey, contohlah tin susu. Okey, kita hasilkan bekas pen, letak pen contohnya, bekas letak alat tulis sebagainya. Okey, itu dipanggil recycle. Ataupun kita hantar kertas ke pusat kitar semula, kertas itu diproses menjadi kertas yang baharu untuk kegunaan lain. Itu 3 arah. Jadi sebenarnya banyak R ni. Dan kertas ni pun boleh juga macam saya pernah nampak dia rendam dalam air. Yes, lepas jadi buat kertas boleh tulis. Buat kerja seni. Seni dan boleh buat kertas untuk tulis. Kosong. Boleh juga. Betul, Itu banyaklah sabar. proses. Kena blender dan sebagainya lah. Ya, betul. Okay. So sebenarnya adik-adik ni saya dah bagi task. Saya bagi kerja. Lagi sebelum kita dedahkan kerja dia, kita nak tunjuklah beberapa contoh dekat depan saya ni. Salah satu je adalah ni contohlah. Tin yang saya guna balik, mungkin boleh guna simpan untuk bekas barang-barang tertentu ataupun ni daripada botol kicap. Ni botol kicap sebenarnya. Tapi botol kicap sekarang cerah warna dia. Kalau zaman dulu botol kicap dia warna gelap. Gelap, cantik sikit. Cantik sikit. Tapi cantik juga sekali boleh jugalah kita boleh semasa. bubuh batu-batu berwarna ataupun sebagainya. Adik-adik boleh guna. Jadi dia orang sebenarnya tak sabar tu nak cerita apa yang dia orang dah buat. Cikgu, saya pun tak sabar nak tahu. So dekat sini juga. Apa tu? Ini contoh. Cikgu buat sendiri? Saya buat sendiri. Kita beli daun sup dengan daun bawang. Kadang-kadang kita beli sikit je nak pakai. Lebih kita buang. Betul, rugi. Akar dia tu kita potong. Kita ambil bahagian yang kita nak gunakan. Kita tanam. Dan saya buat satu pasu ni. Kalau perhatikan kat bawah dia ada tisu. Tisu ni tisu basah lah. Jangan pakai tisu yang kertas tu. Hancur pula. Hancur pula.
Okey, function dia ataupun fungsi dia adik-adik boleh cuba ataupun boleh tunjuk pada ibu bapa di rumah sebagainya. Okey. Okey, kalau kita kan tanam kita lupa nak siram. Betul? Lepas tu mati pokok tu. So, function dia adalah untuk serap air. Bila tanah ni kering, air akan naik. Membasahi tanah ni. So cukup satu masa, mungkin kita bubuh air yang separuh penuh. Okey. So nanti dia akan, tapi takkan tak perasan seminggu 2 minggu mesti kita nampak kering. Mesti tolong. Okey, tolong angkat. Okey, dia ada function dekat situ. Okey. Kita Jadi, tak perlu siram. Tisu ni cikgu. Okey, tisu basah. Betul-betul kat bawah ni saja atau cikgu salurkan daripada Selalu tengah? daripada atas, daripada tengah. Daripada tengah. Daripada tanah tengah. ni. So tanah tu bila dia kering dia akan menyerap air. Okey, memberi air kepada Yelah, dia jadi macam saluran pipe air lah yes, kononnya. pipe air lah contohnya. Kita tak perlu siram dah lepas ni. So kita biarkan je boleh. Dan daun sup dan daun bawang ni kita boleh gunakan dalam masakan sebab kita biasa guna sedikit je, bukan nak guna banyak kan. Okey. So yang lain adalah baja daripada lalang. Ini saya nak tanya cikgu. Okey, lalang Apa? biasanya kita potong-potong, kita bakar. Lalang ni kita tengok, lalang ni kan kalau kita potong ini kadang sehari 2 dia dah naik dah. Dia cepat. Betul, laju. So, kita rendam lalang dalam air yang dicampur dengan garam kasar. Okey, kita peram di tempat gelap lah biasanya 15 hari ataupun 10 hari. Kita nak ekstrakkan zat daripada lalang tu, dia dipanggil baja hijau. Saya ingat ni tadi kan daun pandan tau cikgu. Bukan, itu lalang. Okey, so kita boleh campurkan 1/10. Satu campuran dia dengan 9 air. Maksudnya satu dia akan jadikan 10 lah. Contohlah 1 liter. 10 ml, 100 ml. 100 ml dengan 900 ml menjadikan 1 liter ni. Jadi garam banyak mana? Garam, kata saya kalau satu botol ni saya pakai 1 genggam lah. Garam kasar. Garam kasar. Okey. Kita boleh spray pada daun-daun. Kita kurangkan penggunaan baja kimia. Kerana bahan kimia ni bukan saja menjejaskan kita punya, contohlah kesan daripada penggunaan baja kimia adalah pemanasan global. Bukan saja Malaysia panas tapi seluruh dunia. So kalau kita sepakat semua rakyat Malaysia menggunakan bahan yang semula jadi, so kita boleh mengurangkan kesan. Cikgu, kenapa lalang? Lalang kerana kita ambil lalang ini dia cepat membesar. So kita ekstrakkan nutrien yang dia kepada pokok-pokok yang lain. Pada pokok-pokok yang lain. Okey, sebab lalang ni kan tebang ni esok dah tumbuh lah. Ataupun tebang ni semalam dah tumbuh lah. Betul. Okey, dia sangat cepat. Betul. Okey, so kita boleh ekstrak lah. Okey. Contoh yang lain adalah baja daripada kulit pisang, kulit telur, kulit udang dan gula merah. Gula merah ni. Okey, so kita ekstrak, kita peram selama 20 hari. Ini untuk baja buah. Wow. Baja untuk buah. Kalau contoh kita tanam pokok cili di rumah, sangat sesuai lah. Okey. So bahan-bahan tu tak payah buang. Kita gunakan semula dan tanpa bahan kimia. Kulit udang pun boleh membantu juga. Okey, dia ada unsur-unsur nutrien dalam tanah lah. 20 hari peram cikgu? 20 hari peram. Dan maksimum? Maksimum apa? Untuk peram tu? 20 hari lah. Minimum 20 hari. Minimum 20. 20 hari tak maksimum tak kisahlah. Makin lama makin banyaklah ekstrak dia keluar kan. Dia tak kisah, bukannya kisah. Makin membusuk teruk ke tak ada lah. Busuk teruk tu memang berbau lah. Cuma maksudnya bila makin lama takut je dia lagi rosak ke tak kita lah. akan campurkan dengan air lah. Campurkan dengan air semuanya. Okey, dan kita spray pada pokok. Okey, untuk beli baju. Okey adik-adik, lepas ni boleh gunakan contoh-contoh ni untuk kita sama-sama melestarikan alam kita. Okey, cikgu kata ada tugasan untuk murid-murid dalam talian. Okey. Tugasan, siapa yang nak dulu? Mulakan dulu. Okey. Siapa? Kita bagi kumbang lah, ketua kelas. Ketua, okey. Kuhan, boleh dalam masa 15 saat. Okey, mungkin ataupun 10 saat. Silakan. Tunjukkan apa barang yang anda hasilkan. Okey, silakan Kuhan. Cikgu, barang yang saya hasilkan ialah botol plastik, tumbuh-tumbuhan, tanah dan dawai bersih. Okey. Hasilkan pasu. Pasu bunga. Ya, macam pasu bunga. Pasu bunga. Boleh angkat sikit lah, angkat tinggi sikit. Tengah dekat komputer kamera. Okey, botol plastik. Jadi dia tak buang botol plastik tadi. Okey, dijadikan tempat pasu untuk tanam bunga. Saya rasa bunga itu. Okey. So salah contoh lah. Okey, mungkin diletakkan hias meja dan sebagainya. Okey, next. Terima kasih Kuhan. Seterusnya kita ada Tamara Warni. Silakan Tamara. Okey, apa Tamara buat? Saya hasil
Saya hasilkan bekas pensel dengan menggunakan tin kertas semula. Tin. Diguna Kita tin. Dia bukan semula. macam ni lah, tin. Tin tu dikitar semula jadikan tempat simpan barang tapi dia letak pensel. So tak bersepah lah meja kan. Betul. So letak. So kita tak payah beli sebenarnya. Kita suka kan kalau pergi kedai-kedai tertentu, kita beli benda tu. Tapi sebenarnya kita boleh hasilkan sendiri. Kita boleh jimat wang. Okey. Jimat wang kita hasilkan barang sendiri dan kita boleh maksudnya kita gunakan duit tersebut untuk kegunaan lain. Okey. Kita sibuk nak letak, nak beli bekas pen kan. Tapi sebenarnya kita boleh hasilkan sendiri. Ini contoh daripada tin susu. Kita beli sikit stiker sikit tampal, dah boleh letak pen. Pen, pensel. Boleh letak pen, atau pensel. dekat tas. Dah boleh letak dah. Okey, simple kan. Betul. Tak perlu keluar duit pun. Cikgu boleh tak berus gigi dekat Berus tandas? gigi. Tapi mungkinlah nanti takut berkarat dan sebagainya kan. Betul, jadi kena okey, elakkan kita kena jugalah. elak-elakkan jugalah. Okey. So next, seterusnya. Terima kasih Tamara. Kita ada Kaushika. Kaushika buat apa? Kaushika, silakan. Kaushika. Shika. Saya menggunakan botol plastik lama, Okey. baja, tanah Okey. dan bunga. Okey, so angkat tinggi basic dia, sikit. Belakang basic sikit. dia adalah Belakang sikit. botol plastik. Okey, dia Belakang jadikan sikit, tempat. Kaushika. Belakang sikit. Tarik ke belakang sikit Tarik awak punya. sikit ke belakang awak punya botol tu. Botol tu nampak jelas lah. Gitu. Macam cantik. model dah dia. Cantik. Ini model kita semula. Model alam sekitar. Alam sekitar. Okey, good. Terbaik, Kaushika. Bagus. Terima Okey, kasih Kaushika. Okey, okey. cikgu, kita akan pergi ke murid yang seterusnya. Tapi Okey. kita nak berehat seketika dulu. Okey. Okey, kita kembali selepas ini dengan hasil projek daripada murid-murid dari Sekolah Menengah Kebangsaan Sulaiman Bentong Pahang. Jadi teruskan menonton Teroka di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Murid-murid masuk ke kelas sekarang sebab kita nak sambung pembelajaran dan penerokaan kita untuk mata pelajaran geografi bagi topik kelestarian global sisa domestik dengan Cikgu Fitri, Kak Eli dan juga murid-murid dalam talian dari Sekolah Menengah Kebangsaan Sulaiman Bentong Pahang. Okey, tadi kita dah habis 3 tadi kan? Betul, 3 murid. Okey, sebenarnya 3 lagi tu tak sabar dah tu nak tunggu tu. Betul, nak tunggu. cikgu. Okey, kita teruskan lagi dengan 3 lagi hasil kerja. Apakah Kita yang murid-murid lakukan, hasilkan? hasilkan. Okey, tunjukkan, kita berkongsi sama-sama dengan rakan-rakan lain yang berada di rumah. Mia, silakan. Okey, silakan Mia. Saya telah hasilkan bekas tempat letak pensel. Tempat Tempat letak pensel daripada kotak. kotak. Okey, sebut pasal kotak tadi kan. Mia sebut pasal kotak, tempat letak pensel. Saya pun ada kotak. Beli barang online ada kotak, so kita potong boleh letak buku. rak tak buku perlu lagi. rak buku lah. Simple, letak atas meja dah boleh letak dah. Tak payah beli dah, jimat dah. Boleh catkan warna. Boleh. Hiaskan Sebenarnya dia. hiaskan dengan mungkin pasang stiker dan Ataupun sebagainya. balut. So kalau rasa macam nak jimat lah, nak jimat sangat, tak nak keluar duit, tak payah. Dia je Dia macam tu. dah boleh berfungsi dengan baik. Nampaklah dia punya nampak dia punya seni tu lain originality. Originality dia. Keaslian dia. Keaslian dia. Okey, Baik. teruskan lagi dengan murid seterusnya. Kita ada Shweta. Okey, Syawita buat apa Syawita? Saya hasilkan pemegang Wah, pensel cantik. Daripada tin. Daripada tin. Tengok Daripada angkat sekali tinggi lagi. sikit. Sekejap tinggi sikit. sangat tu. Belakang sikit. Cantik. Ni kalau Belakang nak sikit, nak sayang. buang pun sayang ni. Atas sikit. Okey. Ke belakang sikit. Boleh. Angkatlah Angkat, lagi. angkat. Kita tak habis tengok lagi Okey, awak ni. Nanti Kak Eli nak beli ni. Pusing sikit. Pusing sikit. Penonton di rumah nak tengok. Okey, cantik. Okey, Malu kreatif. Syawita ni. Okey, kreatif. Cantiknya. So, Okey. selain daripada kita boleh hasilkan barang yang boleh kita gunakan, kita boleh melahirkan kreativiti kita. Okey, terima kasih okey. Syawita. Cantiknya Okey, dah last. boleh hias dah. Last. Yang terakhir kita ada San. San buat apa? Wow. Advance. Apa tu? Apa tu San? ni, San? Daripada kotak lama. Daripada kotak, okey. Apa ni awak hasilkan?
Bekas alat tulis. Bekas Bekas alat tulis. Cantik. Cikgu si ada hiasan Cik ada pokok-pokok. hiasan. Boleh letak note-note kecil-kecil. Nanti, nota-nota. nanti. Angkat balik. Angkat lagi. Sign. Angkat. Nanti. Okey. Yes. Boleh pusing-pusing tu. Boleh Belakang ada pusing-pusing apa? sikit. Pusing-pusing sikit. Belakang dia? Belakang ada apa-apa tak? Tak ada? Tak ada. Depan je. Okey. Depan. Okey. So, dah okey. kemas dah meja. Terima kasih, San. Okey. Cantik terus hiasan tu. So boleh letak atas meja, selain daripada boleh jadi dekor. Mm-mm. Okey, so kita boleh meja tidak bersepah. Betul. So dah kita tidak mengeluarkan wang. Okey, tak keluar duit pun. Selagi boleh. Selagi boleh, kita berjimat. Sekarang Ya. kan tempoh-tempoh kita berjimat. Betul, So kita cikgu. boleh gunakan apa saja untuk kegunaan kita seharian. Betul lah. Okey. Mereka memberi inspirasi dan idea kepada saya untuk cuba kat rumah juga. Okey, lepas ni boleh Biasalah, share kat Insta. Lepas ni Betul. apa hasil kan? InsyaAllah. Okey. So kita pergi kepada amalan kita semula di negara lain. Okey. Saya bagi contoh negara-negara yang majulah. Okey. Negara maju. Okey, Jerman. Ordinan bungkusan. Okey, pihak penghilang pemasaran perlu mengutip semula bungkusan daripada pelanggan. Biasa kita pernah beli peti ais tak? Mestilah pernah. Kita pernah kan? Dia akan hantar peti ais sahaja ke sekali dengan kotak? Macam mana tu? Dia hantar peti ais saja ke sekali Sekali dengan dengan kotak? kotak lah. Mesti ada kotak kan? Untuk Kotak melindungi. tu kita ambil ke dia ambil? Kotak tu dia ambil lah kan? Dia ambil. Untuk Dia ambil simpan. Tapi kebanyakannya. kita boleh, tapi kita ada pilihan. Yes, kita Sama ada ada kita pilihan nak suruh bagi dia, kat ataupun ambil dia ada semula. tinggal. Tapi atau di kita Jerman simpan. wajib pihak penghilang ataupun pengedar atau penjual kena ambil balik kotak tu. Wajib. So dia tak nak orang pengguna buang. So dia boleh kitar semula untuk bungkus peti ais, contoh peti ais yang lain. Tu di Jerman dia panggil ordinan bungkusan wajib. Okey, wajib untuk pihak penghilang ataupun pengedar, penjual untuk ambil semula. Tu okey, Denmark, Denmark ada typing error kat sini ya. Denmark Denmark ada sorry, minta maaf. Okey. tak apa. Program cukai hijau, pihak yang hendak melupuskan sisa tidak boleh hancur akan dikenakan cukai. Contoh plastik nak lupus kena bayar cukai. Wow. So kena bayar cukai. Tak bayar cukai tak boleh lupus. Okey. Okey, itu contoh di Denmark untuk kelestarian global. Okey, Sweden guna semula kupon rebate diberikan kepada penyumbang pakaian terpakai. Kalau kita bagi pakaian terpakai, kadang-kadang kita tak dapat apa pun. Betul. Okay, kat Sweden Dapat pahala je lah. Dapat pahala je lah. Okay, kat Sweden dia dapat kupon. Kupon tu mungkin dia boleh tukarkan dengan barang-barang dapur. Okey, di pasar raya dan sebagainya lah. Menarik, ya? Menarik itu di Sweden. Dan di Taiwan, program 4 dalam 1. Ini sebenarnya ada dijalankan di Malaysia. Okey. Tapi mungkin kurang berkesan. Okey, jalinan kerjasama 4 golongan iaitu masyarakat, pihak berkuasa bandar, syarikat Kitar Semula dan badan sukarela dalam program Kitar Semula. Dia berkombinasi antara 4 organisasi ni untuk mewujudkan amalan Kitar Semula dalam kalangan masyarakat. So kita boleh contoh, okey, contoh negara-negara maju seperti yang saya paparkan tu, okey, untuk kita sama-sama membina satu budaya. Ini budaya sebenarnya, kita boleh bina budaya untuk kita sama-sama ke arah kelestarian global dalam pengurusan sisa domestik di rumah kita. Menarik Ni macam sekali. tu. Ya, faham adik-adik ya? Faham Lepas ni yang di apa rumah fungsi adik-adik? kalian? Fungsi adik-adik. Okey, adik-adik dah tahu, di rumah pun yang dah tahu. Kita kongsikan apa pengetahuan kita tu dengan keluarga dulu. Family first dulu. Okey, kita share dengan family kita. So kita akan sama-sama membawa budaya yang positif untuk kelestarian alam sekitar. Okey, berkaitan dengan sisa domestik. Baik, okey. Cikgu mungkin nak rumuskan secara keseluruhan daripada kita nak dengar daripada murid-murid juga. Okey, kita nak dengar satu rumusan kelestarian. daripada murid. Kita sama-sama. Okey, siapa boleh bagi rumusan, conclusion. Apakah yang dapat kita pelajari pada hari ini? Siapa? Boleh angkat tangan? Siapa nak? Atau cikgu pilih lah. Okey, saya pilihlah Kuhan lah. Macam biasalah sebab dia seorang je kumbang. Okey, Kuhan. Ketua. Apa yang awak dapat fahami berdasarkan apa daripada awal tadi sampai sekarang kita pelajari? So cikgu, kita perlulah mengamalkan 3R ini. Reduce, reuse, recycle. Okey. So selain itu kita perlu membuat mengajikan murid-murid pendidikan seperti geografi, macam mana mengamalkan sikap-sikap ini.
Okey. Okey. Betul tu. Terima kasih Kuhan. Okay, thank you Kuhan. Okay. Itu daripada Kuhan sendirilah. Okey, secara kesimpulan dia, okey apa sebenarnya? Geografi bukan hanya untuk peperiksaan tapi betulkan minda kita. Kadang-kadang murid-murid atas sekolah nak hanya just untuk peperiksaan. Betul. Tapi sebenarnya ilmu yang kita dapat hari ini adalah untuk kehidupan kita. Pada masa hari ini dan pada masa akan datang. So kalau kita tak jaga, siapa lagi nak jaga? Betul. Kita nak harapkan gajah di zoo, tak boleh lah. Kita Macam yang cikgu kena. cakap tadilah, takkanlah harimau pula yang bakar sampah ya? Ya, semua kita, semua berpunca daripada kita manusia. Okey. Okey. Tapi bagaimanapun apa yang kita lakukan perlulah orang kata fikir dulu sebelum kita bertindak. Okey, betul. Seperti kita nak buang sampah tu, janganlah buang sampah dekat tepi jalan, merata-rata dan sebagainya. betul, cikgu ya. Okey, mungkin cikgu nak dengar daripada seorang lagi murid untuk boleh. melakukan rumusan murid perempuan pula lah. Okey, kita silakan. Jangan bergaduh pula di 5 orang tu. So, siapa boleh angkat tangan nak bagi conclusion atau kesimpulan daripada apa yang telah kita pelajari pada hari ini? Kita minta siapa? San lah, San. San boleh? Ke dah lapar ni kot. Ini tengah hari Okey, dah. San. Okey. Silakan San. Kita belajar jenis sisa domestik di Malaysia. Okey, kita belajar jenis sisa domestik. Kita dah Okey. tahulah jenis dia. Okey. Okey. So, apa yang awak dapat? Apa yang awak faham? Apa yang awak dapat teroka dan belajar? Terdapat sisa pekerja dan cecair. Okey, terdapat Okey, sisa pekerja dan cecair. Okay, macam nak mula slot daripada semula ni. Okay. Tak apa, itu yang dia faham juga Itu yang dia cikgu faham. sebab Okey, dia Tuhan faham. dah terangkan juga. Yes. Okey. So, dan dia kita pergi ke Kaushika. Kaushika. Apa yang Kaushika Okey, faham? Kaushika. Boleh. Jangan lupa on mic. Mengurangkan Dah. Okay, ada masalah untuk capaian. mengurangkan kesan bangan. Kita boleh mengurangkan kesan pembuangan. Kesan pencemaran dan kesan pembuangan. Okey, kesan pencemaran dan kesan pembuangan. Apa kesan kepada manusia dan apa kesan kepada alam sekitar. Okey. Tapi kita kadang-kadang kita fikir kepada alam sekitar saja tapi sebenarnya kita yang menerima efek dia. Betul. Kita yang menerima kesan yang paling nyata lah sebenarnya. Bila betul. kesan kepada alam sekitar sebenarnya kesan kepada kita juga. Okey. Okey. Dan yang terakhir kita dengar daripada Mia. Mia? Okey, Mia banyak diam Mia. Mia okey ke siap, tu? Mia. Langkah-langkah untuk mengurangkan kesan pembuangan sisa domestik. Okey, langkah-langkah untuk mengurangkan salah satu contohnya. Salah satu yang awak ingat? Amalan jenis amalan 3R. 3R. 3R seperti yang Kuhan terangkan tadi terangkan juga. tadilah. Okey. Betul, itu sangat penting 3R Sangat penting tu. 3R. Dia sebenarnya banyak R. Dia sampai ada 5R, 15R pun ada ya tapi ke? kita ambil yang basic. Paling asas. Paling asas. Macam 3R. repair apa semua R juga tu. Okey. Betul. Okey. Nampaknya terima kasih kepada murid-murid yang menerangkan tentang apa yang telah kita sama-sama teroka pada hari ini. Dan Kak Eli pun belajar banyak juga daripada cikgu, daripada murid-murid sendiri yang berada dalam talian. Bila kita tengok hasil mereka lakukan projek-projek kreativiti tu, saya teruja betul. Saya rasa macam tak sabar nak balik sekarang, nak buat sekarang juga. Okey. Kan cikgu? Okey. Dan terima kasih kepada Cikgu Fitri Sama-sama Eli. yang turut sama-sama membantu orang kata memberi ilmu, berkongsi info dengan kita. Harapnya apa yang dikongsikan pada hari ini dapat manfaat untuk kita bersama di luar sana. Jadi terima kasih banyak Cikgu Fitri. Terima kasih Eli. Sama-sama murid-murid dalam talian daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Sulaiman Bentong Pahang. Assalamualaikum. Bye. Semua boleh lambai-lambai. Lambai, Kaushika lambai. Didik TV KP